Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Saya harap semua penonton, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan sihat, sejahtera. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada segala penyakit terutama COVID lah. Alright. So saya akan mulakan terlebih dahulu share screen saya. Okay. So basically nama saya Muhammad Faisal. So most of the time ramai-ramai biasanya macam kalau saya buat health talk ke ataupun saya akan buat berkaitan tentang nutrition counselling, biasanya dulu orang panggil saya Coach Fiz lah. So FYS, so biasanya orang panggil Coach Fiz. So basically anda semua sudah bersedia ke belum? Kalau sudah, saya berharap semua penonton boleh tulis mula. Okay, saya nak tengok dulu, boleh tulis tak? Mula. Alright, baru seorang mula. Lain tak ada ke? Tak bersemangat ke semua? Ke baru lepas makan malam semua ni? Yes, ada lagi yang bersemangat untuk malam ni kita nak cerita pasal jantung ni. Okay, so dah ada beberapa orang. So, I think all of us semua dah ready lah. Okay, so basically kita akan bercakap berkaitan jantung. So dalam gambar ni kita tengok sini jantung yang sihat. So kita nak tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita tahu yang kita ni mempunyai jantung yang sihat atau tidak? So basically untuk kita tahu jantung kita ni sihat atau tidak, kita memerlukan beberapa perkara untuk kita tahu. Pertama, paling mudah adalah melalui darah. So kita nak tahu melalui darah. So adakah darah kita ni elok ke tak? Biasanya kita akan tengok melalui lipid test lah ataupun ujian darah, iaitu ujian bahagian lemak. Okey. Tetapi untuk mentahu lebih lanjut, apa kata kita tengok yang slide kita yang seterusnya. Alright. Okey. Okey. Tahukah anda, tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak kat rumah sana, yang penyakit jantung ni merupakan penyakit apa? Dan mengikut statistik, berapa ramai agak-agaknya yang meninggal ataupun mati disebabkan oleh penyakit jantung? Cuba teka agak-agak berapa ramai ataupun penyakit ini nombor keberapa agak? Mengikut WHO pada tahun 2020 laporan menyatakan, iaitu tahun lepas lah. Kira tahun lepas sebelum COVID berlalu, laporan morbidity ataupun kematian seluruh dunia telah dikeluarkan, menunjukkan bahawasanya penyakit jantung ni merupakan salah satu penyakit nombor 1 di dunia yang menyebabkan kematian manusia. Bayangkan. Dan kalau kat Malaysia, dia pun masih nombor 1. Bermaksud, kematian berkaitan tentang apa kita panggil ni, penyakit jantung ni sangat menakutkan. Which is orang kata nombor 1 lah. Kalau kat sini nombor 1 kan, berdasarkan Jabatan Perangkat Malaysia 2011. Maksudnya, laporan ni dikeluarkan 2011. Dia ambil statistik tahun 2018. Maksudnya, Malaysia pun nombor 1 yang menyebabkan kematian di dunia. Salah satu penyumbang lah kepada penyakit jantungnya adalah satu penyumbang untuk kematian di dunia. Dan kalau ikutkan statistik juga, alright, kalau ikutkan statistik, negara pertama yang banyak kematian disebabkan oleh penyakit jantung ini pertama adalah China, kedua adalah India, ketiga adalah Rusia, keempat adalah Amerika, dan yang kelima adalah Indonesia. Kalau kita tengok semua dari segi gambar-gambar bendera ni kan, kalau kita tengok memang population diorang lah. Population mereka lah yang banyak. So bila banyak populasi, banyaklah yang meninggal. So bila banyak meninggal, kes yang paling tinggi yang disebabkan oleh kematian tadi adalah disebabkan oleh sakit jantung. Alright? Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, kita akan tengok seterusnya. Ini adalah berdasarkan kepada perangkaan Malaysia laporan 2019. Alright. Jumlah kematian pada tahun 2018. Maksudnya laporan ni adalah 2019. Tapi jumlah kematian kita ambil ni adalah 2018. Maksudnya bila laporan tu keluar 2019, dia adalah statistik pada tahun 2018. So tahun 2018, kematian disebabkan sakit jantung
adalah pada tahap 18,267 orang. Dan kadar kematian ni 2 orang lelaki bersamaan 1 orang wanita, dia punya ratio. Alright. So rationya adalah 2 orang lelaki, 1 perempuan. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, lelaki ni ada kemungkinan, keberangkalian untuk meninggal disebabkan sakit jantung lebih tinggi berbanding perempuan. Sebab apa? Kalau tengok berdasarkan umur juga, lelaki ni biasanya meninggal lebih muda, lebih kurang setahun ke 2 tahun berbanding perempuan. Sebab apa? Faktor yang mempengaruhi antara kematian adalah stres. Dan lelaki ni jenis yang macam, yelah, dia tak banyak cakap lelaki ni. So dia diam je. Bila dia diam, dia pendam, tak luahkan, kemudian tak exercise, stres tu menimbul. Stres tu menimbul itulah yang menyebabkan kepada banyak-banyak penyakit, contohnya penyakit jantung. So lelaki ni kena berhati-hati. Lelaki lah sepatutnya sebagai orang kata ketua kepada keluarga, tapi dia meninggal awal. So tak boleh lah. So lelaki lah kena ambil keputusan untuk lebih berhati-hati dan mengambil waspada untuk menjaga kesihatan. Alright. Okay. Kemudian, tahukah anda bahawasanya, alright, statistik menunjukkan Bumi Putra, yakni orang Melayu tambah dengan orang Sabah Sarawak, tambah dengan juga kaum orang asli. Majoriti yang meninggal dan menghidapi sakit jantung adalah orang Melayu. Iaitu dari 18,000, 11,000 adalah orang Melayu. Ini yang paling menakutkan kita. Saya pun sendiri takut. Sebab saya pun Melayu. So maksudnya genetik kita dalam orang Melayu ni ada possibility untuk risiko dia meninggal disebabkan oleh sakit jantung. Dan kalau tengok China adalah golongan yang kedua dan India golongan seterusnya. Yang selebihnya saya tak letak dah lain-lain lah. Lain-lain itu termasuklah warga yang bukan warga negara dan juga warga asing. Alright. Okay, basically kenapa orang Melayu ni yang banyak meninggal disebabkan oleh sakit jantung? Pertama, kalau kita tengok adalah populasi lah. Kalau tengok macam tadi kan, negara-negara yang macam Indonesia, macam negara Amerika, sebabkan populasi diorang yang tinggi, sebab tu kadar kematian tinggi. Sama juga macam di Malaysia. Kadar kematian kita di kalangan warga Bumi Putra ni tinggi disebabkan oleh kaum populasi Melayu ni sangat tinggilah. Kedua, dari segi pemakanan. Yang ini saya akan bincangkan lebih lanjut nanti. Alright. Dan yang ketiga biasanya dari lifestyle lah, kita punya gaya hidup. Macam mana golongan orang Melayu ni gaya hidup dia berbanding orang Cina, orang India? Nanti saya akan terangkan. So basically saya nak tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak rumah pastikan bahawa risiko, saya nak bagi alertness, kesedaran bahawa kematian disebabkan oleh sakit jantung ni kebanyakan rata-rata adalah kaum Melayu, bangsa Melayu. So kita kena aware benda ni. Alright. Okay, yang last kali purata kematian untuk Malaysia, saya cakap Malaysia, disebabkan oleh sakit jantung kira-kira daripada 18,000, kita bagilah dengan berapa, 12 bulan dalam 1 tahun, 365 hari dalam setahun, lebih kurang 50 orang meninggal dunia di Malaysia disebabkan oleh sakit jantung. So, takut atau sangat takut? Cuba tulis. Takut atau sangat takut? Tuan-tuan puan-puan agak-agak macam mana perasaan? Takut atau sangat takut? Kalau tuan-tuan tak takut tu ni memang orang kata main, orang kata tak kisahlah aku, ada anak isteri pun tak kisahlah. Meninggal sebab benda-benda macam ni kan, orang kata macam tak ada feeling. Tu yang bahaya tu. Alright. So, orang kata, kalau orang kata macam alah, sakit jantung je pun, bukan ada apa-apa pun. Itu yang paling bahaya. Sebab kita kena fikir, kita ni hidup kena bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita ni hidup, kalau boleh kita tak nak menyusahkan orang lain. Kalau kita hidup, kita menyusahkan orang lain, kita hidup dengan niat nak membebankan orang lain, orang kata,
Kalau boleh istighfar lah banyak-banyak sebab kita ni kalau boleh hidup bermanfaat. Rasulullah kata pun kalau erti hidup ni adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. So bayangkan kalau kita tak rasa takut, maksudnya ada something wrong lah tu. Okay. So seterusnya, bagaimana sakit jantung ni berlaku? Ini paling penting. Sebab kita ni tak tahu bila kita ada sakit jantung. Ada yang umur 30 dah sakit jantung, ada yang umur 40 yang sakit jantung, ada yang umur 50 baru sakit jantung. Tapi bagaimana ia berlaku? Bila kita sini, jantung kalau gambar pertama ni saya tunjuk adalah jantung yang sihat. Dia berdenyut dengan cantik. Alright? Okay. Gambar kedua, kalau tengok kat sini adalah salur darah. Ada bawah ni tulis salur darah. So salur darah ni yang menentukan untuk darah kita tu dipump daripada jantung kepada keseluruhan tubuh badan kita. Sebab jantung ni macam punca kita punya tempat untuk mengepam darah. Kenapa darah ni dibawa? So dalam darah ni ada oksigen. So bila jantung ni dipump, dia akan menghantar darah ni ke seluruh badan. Dalam darah kita ada oksigen. Maksudnya kita menghantar oksigen ke seluruh badan kita, terutama bahagian otak. Kemudian apa yang berlaku adalah bila gaya hidup kita bercampur pula dengan cara pemakanan kita yang tak teratur, maka pembentukan plak kolesterol pada arteri koronari berlaku. Okey, arteri koronari tak apa? Arteri koronari adalah salur darah dekat bahagian jantung. Kalau perasan ada warna biru dengan warna merah. Warna biru tu salur darah arteri yang menghantar oksigen kepada kita punya sel di jantung. Apabila sel darah ni berfungsi dengan baik, maka oksigen supply ataupun pemberian oksigen kepada sel jantung kita tu cantik. Maka kita punya jantung boleh pump dengan cantik. Tapi seandainya berlaku plak ni gumpalan-gumpalan kolesterol di dalam salur darah tadi ada gumpalan-gumpalan. So gumpalan-gumpalan ni menyebabkan salur darah tu jadi sempit. Bila sempit, apa yang berlaku? Oksigen kurang. Bila oksigen kurang, kita punya jantung tu sepatutnya berdegup macam ni, dia akan jadi sangat lemah. Dan paling teruk, arteri koronari, gambar yang ketiga, arteri koronari tersumbat. Bila tersumbat, inilah yang dipanggil sebagai arteriosklerosis, iaitu penyumbatan salur darah pada jantung. Bila darah tak sampai kat jantung, sel kita, kalau perasan gambar ni, sel kita ni, apa yang berlaku adalah sel kita ni akan mati. Itu kita panggil sel otot jantung rosak. Maksudnya sel jantung kita tu mati disebabkan oleh oksigen tak sampai. Akhirnya, bila banyak salur darah yang tersumbat, itu yang disebabkan serangan jantung, heart attack. Kalau heart attack ni berlaku dalam keadaan kita sedar, maksudnya kita tengah berjalan, kita kena serangan jantung, ada orang selain kita seperti isteri kita ataupun adik-beradik kita, orang kita kenal berada samping kita, boleh sedar yang kita ada masalah simptom dan kita kena serangan jantung, basically apa yang kena buat adalah CPR. Alright? Tetapi kalau orang tak ada yang kenal kat kita kat situ, kalau kita jatuh, kemudian tak ada orang yang buat rawatan kecemasan, kita cuma ada masa lebih kurang dalam 1 minit sahaja untuk survive. Bayangkan 1 minit saja untuk survive. Seandainya 1 minit ini berlalu, maka ada potensi untuk lumpuh, ada potensi untuk tidak sedar untuk beberapa hari. Bila tak sedar, otak pula tak sampai oksigen, akan menjadi masalah-masalah penyakit yang lain. Sebab tu penyakit jantung ni perlu berhati-hati. Orang kata dia pembunuh senyap. Biasanya kalau tengok dalam surat khabar tu dia cakap pembunuh senyap. Sebab apa? Dia berlaku dalam keadaan kita tak sedar. Cuba saya tanya, berapa ramai kat sini abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan ada buat cek darah regularly selama 6 bulan, 6 bulan sekali? Cuba tulis ya atau tidak. Kita nak tengok berapa ramai orang. Ada tak yang buat cek darah 6 bulan sekali? Especially untuk mereka yang 35 tahun ke atas.
Ya atau tidak? 6 bulan sekali buat cek darah. Oh, so saya nampak adalah yang beberapa yang dah buat. Okey. Kawan-kawan yang lain, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan kat rumah ada lagi tak yang dah buat atau tidak? Atau rata-rata ni memang tak ada buat langsung. Memang tak pernah cek sebab dia takut. Kalau aku cek nanti sampai sana doktor kata jangan makan ni lah, jangan makan itulah, tak boleh itulah, kena makan ubat lah. So dia lagi takut. Biasanya kalau kita tengok masyarakat di Malaysia memang macam tu sistem dia. Dia bila kata alah sakit sikit je, batuk-batuk je, demam je, tak pergi cek dan tak buat pun test darah. Itu yang bahaya. Alright. So basically kita mengharapkan abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan, puan-puan kena tahu kesihatan kita. So check 6 bulan sekali. Sebab kalau biasanya Kementerian Kesihatan ni dia bagi percuma je dekat KKM, Kanan Kesihatan, siapa yang umur 40 tahun ke atas boleh check percuma penyakit 3 serangkai ni. 1 diabetes, 2 darah tinggi, ketiga kolesterol, tiga-tiga ni check percuma. Kita tahu kita ada family history yang ada jantung, cepat-cepatlah buat cek darah. Macam saya umur 30 pun saya kena buat cek darah setiap 6 bulan sekali. Sebab kita aware. Alright, kita ada kesedaran. Alright, kemudian kita tengok Alright. Seterusnya adalah apakah punca? Apakah punca yang menyebabkan kepada sakit jantung? Tadi kita tahu penyakit jantung ni disebabkan oleh salur darah yang tersumbat di bahagian jantung. Jadi, apa yang menyebabkan sebenarnya salur darah itu tersumbat? Mesti orang hanya fikir macam kolesterol je. Daripada mana? Makanan. Kemudian orang salahkan telur. 1 biji telur je makan, terus ada kolesterol tinggi tak makan dah telur. Itu yang salah. Sebab tu bila orang ada masalah sakit jantung ni atau ada masalah macam darah tinggi, kolesterol, dia akan jumpa ahli pemakanan. So, biasanya di dalam klinik kesihatan ada pegawai sains pemakanan yang akan menasihati anda macam mana nak buat diet yang baik. Alright, diet bukan bermaksud encik tak perlu makan benda ni, tak. Itu maksudnya restricted diet. Maksudnya diet yang sangat terhad. Sakit ni tak boleh makan ni, sakit ni tak boleh makan ni. Itu baru penyakit sakit jantung. Belum lagi kalau orang tu dia darah tinggi, kecil manis, last kali dia makan apa? Last kali minum air kosong je. Kesian tak? So kita kena faham dari konsep pendidikan. Macam mana kita nak makan dengan baik. Okey, punca untuk penyakit jantung ni pertama sekali adalah merokok. Alright. So basically kalau tengok macam tadi saya cakap rasio atau salah antara lelaki dan perempuan, biasanya lelaki lebih tinggi meninggal disebabkan oleh sakit jantung. Sebab apa? Kebanyakan lelaki adalah penghisap rokok berbanding perempuan. Macam mana rokok ni boleh menyebabkan kepada sakit jantung? Tadi cakap pasal kolesterol. Macam mana pula merokok? Alright, merokok dia ada banyak konten bahan kimia yang menyebabkan salur darah kita mengalami stres atau keradangan. Alright, bila kita hisap rokok, bahan kimia masuk badan kita, especially kat bahagian paru-paru, paru-paru masuk kat bahagian lain, darah ni, salur darah tadi, dia bawa darah, dia bawa oksigen. At the same time dia juga bawa bahan-bahan kimia daripada rokok yang kita hisap tadi. So basically kimia tadi telah merosakkan salur darah. Salur darah kita tu elok. Lama-lama contoh macam ni saya ambil tangan, encik gosok. Mula-mula memang tak sakit. Gosok lama-lama, laju-laju, dah lama dia akan rasa sakit kan? Ya atau tidak? Cuba gosok. Gosok perlahan-perlahan. Laju. Alright, laju-laju. Laju lagi. Cuba laju lagi. Ya, laju lagi. Lama-lama kita akan rasa sakit dan merah. Alright. Sakit dan merah tu itu namanya keradangan. Keradangan itulah antara punca yang saya cakap tadi pada merokok. So salur darah kita mula-mula ni memang nampak sihat. Kita merokok, 2 tahun je merokok tak ada apa-apa pun, okey je. Bila 4 tahun merokok, okey je. 10 tahun merokok, okey je. Hakikatnya, kita akan rasa sakit sebab dia dalam badan kita. Lama-lama, dia akan merosakkan kita punya salur darah dan akhirnya keradangan tu teruk dan menyebabkan kepada sakit jantung. Tekanan perasaan, stres. Macam saya cakap tadi lah, lelaki pun banyak stres. Yelah, kita kena stres dengan kerja, dengan bos. Lepas tu kita exercise. Stres ni menyebabkan sel-sel tubuh badan kita ni mengalami keradangan, inflammation. Alright. Kemudian kurang bersenam. Bila kita kurang bersenam, kita punya hormon gembira kurang. Bila hormon gembira kurang, kita pun jadi kemurungan, stres.
tu hilang. So bertambah-tambah. Tadilah kita merokok, ada inflammation, tekanan perasaan stres lagi, orang tak bersenam lagi. So memang tiga-tiga ni kalau kena ni memang orang kata risiko tu dengan lemak dalam badan tinggi. Yang ini memang daripada pemakanan. Alright. Kalau perasan, lemak ni dia ada dua jenis. Satu lemak visceral, satu lagi adalah lemak dalam darah. Alright. So lemak visceral ni lemak yang mengelilingi organ tubuh badan kita. Alright. Alright. Kemudian lemak dalam darah tu normal lah. Alright. Kemudian lemak yang terakhir adalah lemak di subcutaneous. Subcutaneous tu adalah di bahagian macam kita nampak lah macam dekat bahagian tangan, kemudian dekat bahagian perut, dekat bahagian muka kita ni macam cabi-cabi dekat dagu. Itu subcutaneous. Maksudnya lemak di bahagian layer of the skin kat kulit kita. Alright. Yang paling bahaya sebenarnya adalah lemak dekat bahagian visceral fat dan juga lemak di bahagian salur darah. Okay. So basically ada tiga lah. Tapi basically kita akan cakap dua, subcutaneous dan juga visceral. Alright. Visceral ni masa cakap tadi dikelilingi dekat bahagian organ. Contohnya macam jantung tu banyak sangat lemak. So bila banyak sangat lemak kat dalam jantung, kat luar jantung tu, kita nak pump pun, dia nak pump pun rasa macam beratnya sebab ada banyak lemak. Itu yang bahaya. So kandungan lemak dalam tinggi kandungan lemak dalam badan tinggi maksudnya biasanya kita akan target adalah visceral fat dan juga salur darah. Alright. Sebab tu kalau orang cakap, oh badan kau gemuk lah, badan kau besar lah, badan kau obesity lah, tak bermakna lemak dia tinggi. Lemak dia mungkin tinggi dari segi orang kata subcutaneous, dekat bahagian bawah kulit. Tetapi mungkin dalam darah dia agak normal. Sebab tu kita kena buat cek darah. Cek darah ni nak tentukan lipid profile. Okay. Kemudian kita tengok pada darah tinggi. Okay. Darah tinggi ni lah yang menyebabkan stres. Bila darah tinggi berlaku, tekanan darah kita, salur darah tu dia jadi lebih sempit. So tekanan tu lagi kuat. Bila kuat tu yang bahaya. Sebab apa? Dia kalau kita contohlah kita punya salur darah tu dah menyempit, dah sempit. Kemudian tekanan tinggi. Dan lama pum meletup. Tu yang boleh jadi burst ataupun kita punya salur darah tu pecah. Especially inilah kita panggil sebagai serangan jantung juga. Alright. Kemudian kencing manis. Biasa kencing manis kita panggil diabetes lah. Okay. Bila kencing manis berlaku, kalau perasan orang yang ada kencing manis, luka dia lambat sembuh. Sebab apa luka dia lambat sembuh? Sebab kalau perasan sel kita ni dia akan diperbarui. Kalau perasan kalau kita luka, dalam masa seminggu kita punya luka tu lama-lama dia akan hilang, kering, cantik, cuma ada parut lah. Melainkan kalau letak ubat ke apa dia, basically kat tangan kita ni lama-lama dia akan hilang parut tu. Tapi kalau tak letak apa-apa, basically lama dia akan parut. So kita tengok kat situ, lama-lama sel tu akan bertambah baik. Kita panggil regeneration. Sel tu akan ditambah baik semula lah. Tetapi untuk orang yang kencing manis, kenapa sel tu lambat untuk baik? Especially kat bahagian salur darah. Salur darah kan kita lihat dengan jantung tadi kan, berkait dengan jantung. So salur darah kita ni, kalau lama-lama rosak disebabkan oleh merokok tadi, stres tadi, kalau kita ada kencing manis, kita akan tambah lagi risiko untuk sel lambat untuk heal, sembuh. So sebab tu kita mengharapkan supaya orang yang ada kencing manis pun untuk berhati-hati. Kemudian keturunan lah, keturunan ni biasa kita panggil genetik lah. Kalau ada family ayah, mak, nenek, atuk yang ada sakit jantung, basically kemungkinan besar risiko untuk sakit jantung tu tinggi. Tetapi dengar ni, bila cakap genetik ni orang akan cakap, alah mak ayah tak ada pun, nenek tak ada pun, tiba-tiba saya kena. Macam mana pula? Alright, kenapa ayah dengan mak boleh tak kena tapi kita kena? Genetik ni basically, keturunan ni basically dia bukan kadang-kadang timbul, kadang-kadang ada, tak. Genetik tu dalam badan kita. Okay? Dan genetik ni hanya terkeluar, kita panggil expose, bila kita ada punca-punca tadi. Contohnya kalau ayah kita jenis tak merokok, mak kita tak merokok. Mak kita pula jenis kerja, yang jenis kerja pagi sampai petang, kerja rumah dia bergerak saja. Ayah kita pula toreh getah, asyik bergerak saja. And then kalau kita tengok dia punya stress level dia sangat rendah. So bila macam tu, genetik dia tak terkeluar. Genetik walaupun ada genetik sakit jantung tapi tak terkeluar. So bila tak terkeluar, dia jadi macam sustain je, cantik je. So dia tak kena sakit jantung. Berbanding dengan anak dia, contohlah, anak dia pula makan banyak, tak exercise, isap rokok.
Kemudian dok stres, kerja balik kerja stres je kan. Apa yang berlaku adalah genetik tadi terkeluar, expose. Bila expose tu yang menghasilkan penyakit jantung. Itu yang dimaksudkan dengan genetik dan keturunan. Alright. Dan yang terakhir adalah faktor umur lah. Kenapa faktor umur? Sebab semakin kita meningkat umur, usia kita meningkat, sel ni dia akan lambat untuk generate. Dia akan lambat. Benda-benda ni akan orang kata penuaan lah. So dan akhirnya sel kita ni lambat untuk dibaik pulih. Alright. So kalau tengok kat sini, punca-punca kat sini, kandungan lemak tinggi, kita panggil kolesterol lah. Darah tinggi, hypertension, diabetes. Ini adalah dari segi rangka Malaysia tahun 2019, laporan yang tadi saya sebut, 2019, menunjukkan 1/5 daripada manusia yang ada, populasi penduduk Malaysia ni 1/5 ada diabetes. 1/3 ada high blood pressure. Dan 2/5 adalah orang yang mengalami kolesterol. So bayangkan, berapa ramai orang di Malaysia ni sebenarnya sedar atau tidak mereka ada penyakit ini. Cuba bayangkan dalam family kita, mestilah satu family besar kita ada yang 5 orang, betul kan? Mesti ada yang 3 orang. So satu daripada adik-beradik kita, family besar kita ni ada sakit jantung, ada kolesterol yang tinggi, ada diabetes dan ada hypertension. Sebab tu saya selalu bila bercakap pasal penyakit ni kan, saya selalu bercerita dekat saya punya saudara mara, selalu cerita dekat kita punya kawan-kawan dapat. Kita cakap kalau boleh tolonglah cek kesihatan anda. Sekurang-kurangnya setahun sekali pergilah cek darah. Walaupun saya umur 30, kawan-kawan sebaya semua 30, makcik-makcik lah ada yang 40, 50 kan. Kita selalu bercakap, pakcik, pergilah ke kesihatan, cek darah tu. Alah, pakcik sihat tengok tak ada apa-apa pun. Macam tu kan, biasa orang akan cakap macam tu lah. Ya makcik, kita tak tahu. Sihat tu memang Allah akan tunjukkan dalam keadaan kita sihat selalu. Tapi kita tak tahu yang dalam tu darah kita macam mana. Sebab kita nak tentukan orang tu sakit atau tidak, cuma paling tepat adalah melalui darah. Biasanya kita kalau dalam kesihatan ada 3, A, B, C. A, antropometri. Antropometri tu maksudnya basically orang cakap dari segi saiz tubuh BMI lah. Tinggi, berat bahagi dengan tinggi. So kita akan tengok BMI normal ke tak. Biasanya antropometri lah. Kedua, A tadi antropometri, B adalah biokimia. Biokimia ni darah lah. C adalah clinical symptom. C ni maksudnya kalau orang tu ada masalah, contohnya ada kulit dia ada masalah, ruam, kemudian asyik batuk, sakit sana sini, kita panggil simptom lah, clinical symptom. So daripada 3 ni kita nak tentukan. Memang kalau orang kata, alah pakcik ni biasa je, tak ada masalah pun, batuk pun kurang, demam pun kurang. So macam, alamak, tak payahlah nak cek darah. Sebab apa? Dia takut nak cek darah sebab dia tahu ada risiko bila umur 35 tahun ke atas. Especially kalau orang yang ada family history, merokok. Sebab tu saya memang always suggest sebagai ahli pemakanan bahagian kesihatan, memang kita always suggest pergilah klinik kesihatan. It's totally free. Right? Kemudian kita pada segi gejala. Ada rasa sakit kat dada, especially kat bahagian kiri sebab jantung kita sebelah kiri. Right? Kemudian daripada sakit ni dia akan sakit ke situ, dia akan tarik tu. So dia akan pergi pada bahu, lengan kiri dan juga dagu dan juga bahagian badan yang sebelah sinilah, bahagian belakang. Alright? Sesak nafas, keletihan ni common Last kali jantung berdebar rasa pitam. Sebab apa benda ni berlaku? Again, oxygen supply kita kurang. Alright? Okay, macam mana kita nak cegah? Alright, ini yang paling penting. Pertama, tadi saya cakap jangan merokok. Kalau boleh kurangkan merokok dan kalau boleh alkohol. Untuk mereka yang minum alkohol, boleh. Okey, ini untuk non-Muslim lah, bukan saya cakap Muslim. Kalau Muslim memang totally haram lah kan. Nanti kan ada cakap, nutritionist Faisal tu kata orang Muslim boleh minum alkohol. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya yang non-Muslim. Kalau non-Muslim nak minum alkohol boleh. Ada hadnya. Okey, hadnya adalah 1 gelas untuk lelaki, 2 gelas untuk lelaki, 1 gelas untuk perempuan. Alright? Okey. Kemudian kedua tadi saya cakap again, jalani saringan kesihatan regularly setiap 6 bulan. Kawal stres dengan bijak. Alright? Kekalkan berat badan unggul. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit satu kali, 5 kali sehari. 5 hari seminggu. Kurangkan makanan bergoreng dan tinggi lemak. Okey, cakap pasal makanan bergoreng ni. Alright, kat mana kolesterol ni datang sebenarnya? Alright, kat mana kolesterol datang? Kolesterol akan datang dalam makanan dalam haiwan sahaja.
Alright. Kalau contohnya santan, santan tak ada kolesterol. Sebab kolesterol ni memang dalam haiwan sahaja. Tetapi untuk tumbuh-tumbuhan, dia ada sterol. Ada juga lemak yang mana bila dalam tubuh badan kita, dia masuk dalam hati, dia akan ubah jadi kolesterol. So benda ni yang sebenarnya orang cakap, kolesterol kan dekat haiwan je. Nasi lemak mana ada kolesterol? Nasi lemak bukan ada kolesterol, akan ada kolesterol kalau dia makan telur lah. Okay? Kalau tak, nasi lemak memang tak ada kolesterol, tapi bila lemak tu tinggi dalam badan kita, dia akan ubah menjadi kolesterol dalam hati, liver kita panggil. Alright? Okay. Basically kurangkan makanan bergoreng ni. Kalau tengok, kalau kita perasan, orang Melayu ni paling banyak makanan bergoreng. Semua dia nak goreng. Pisang goreng, ayam goreng, ikan goreng, semua dia goreng. Sedap kan? Ikan goreng celup tepung. Kalau siapa yang depan ni boleh berentas, boleh pergi ke Terengganu, boleh rasa ikan celup tepung. Sedap kan? So basically memang makanan bergoreng ni sedap sebab sifat lemak adalah menyedapkan makanan. Sebab tu kalau kita goreng makanan, kita goreng ayam dengan ayam rebus, mana yang sedap? Cuba teka. Antara ayam goreng dengan ayam rebus. Cuba tulis. Ayam goreng, ayam rebus. Mana lagi sedap? Okey, ayam goreng, ayam rebus. Pilih. Siapa rasa yang sedap? Ayam goreng ke ayam rebus? Kalau pergi McD kan, cuba rasa. Kalau kita pergi KFC, kalau pergi KFC, okey ada tulis KFC. Kalau pergi KFC, kita kan rasa sama ada ayam yang spicy, ayam spicy yang crispy, ataupun original. So orang akan ambil apa? Crispy kan? Sebab dia goreng lagi garing. So sebab tu ayam goreng ni lagi sedap. Sebab dia lemak. Lemak ni memang tugasnya adalah menyedapkan makanan. Alright. Yang last sekali, amalkan suku-suku separuh. Yang ini kalau bahasa mudahnya, Kementerian Kesihatan panduan adalah suku-suku separuh. Suku untuk karbohidrat, macam nasi, roti. Suku adalah untuk protein. Biasanya kita akan letak protein dalam kita punya tangan ni, besar ni. Kalau suku lagi yang pertama karbohidrat, kita akan letak penumbuk lah. Alright. Tapi biasanya kita orang Malaysia ni, orang Melayu lah. Saya cakap orang Melayu kan. Tak kisahlah orang Melayu ke sesiapa lah kan. Dia akan makan selalunya bukannya satu penumbuk ni. Kalau boleh 2 penumbuk, 3 penumbuk, 4 penumbuk, semua dia makan kan. So kena jaga kat situ. Dan last sekali separuh. Separuh tu adalah basically adalah buah dan sayur. Persoalan saya adalah, alright, persoalan saya adalah, adakah kita cukup makan sayur dalam sehari? Berapa banyak perlu makan sehari sebenarnya? Cuba tulis dalam chat, berapa banyak kita kena makan sayur dan buah dalam sehari? Siapa tahu? Kementerian Kesihatan Malaysia ada menggariskan panduan berapa banyak kita kena makan sayur dan buah. Alright. Wow, 10 kilo, banyaknya 10 kilo. 10 kilo tak ada. 10 kilo tu banyak tu sayur, 10 kilo tu. Sebab biasanya kita ambil sayur pun tak sampai pun 500 gram. Biasanya dalam 200 gram pun tak sampai kita makan. Alright. So bayangkan berapa banyak sayur yang kena makan berdasarkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita ada saranan kalau ikutkan. So saranan dulu kita tengoklah. Okey, saranan yang adalah kalau tengok perasan kat sini ya. Alright. Inilah dia 3 kali sayur, 2 kali buah. Alright. So tapi mengikut kajian daripada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, rata-rata purata 90% rakyat Malaysia tidak mencukupi 3 hidangan sayur, 2 hidangan buah. Pertama, kalau perasan buah ni mahal. Alright. Buah ni memang sangat mahal. Kalau terbikai kita ambil 1 kilo, kalau kita ambil lebih kurang dalam paling murah pun RM2 lah, paling murah. RM1 lebih kalau pergi Tesco atau Icon Safe. Tapi basically kalau tepi jalan kita perasan yang jual RM2 ke RM4. Satu buah biasanya lebih kurang dalam 4 kilo, 3 kilo. Bayangkan, satu buah tu dah berapa ringgit. Itu belum lagi mangga, belum lagi terbikai, belum lagi apple, semua lebih kurang RM10 ke atas. Alright, kita kena makan 2. So maksudnya satu hari untuk buah saja kita kena habiskan lebih kurang RM10 lah, lebih kurang. RM5 paling minimum. Alright. Kemudian untuk 3 sayur. Basically kita akan makan sayur 2 kali ataupun sekali je. Sama ada makan pagi tengah hari atau makan malam. Makan pagi tak makan sayur, betul kan? So 3 kali tak mencukupi. Memang sangat tak cukup. So apa yang kita buat, sebab tu kita perlu. So soalan saya, adakah kita cukup? Saya dah jawab tadi kan? Confirm lah tak cukup. Betul tak?
So apa yang kita buat adalah kita perlukan makanan tambahan. So untuk kita kurangkan penyakit jantung ni, kita ada satu suplemen yang dibuat oleh SN1. Nama produk ni ialah RT. Alright, setengah panggil Arte, setengah panggil RT, tak kisahlah. Mana-mana boleh sebut, RT atau Arte. So RT ni fungsinya adalah untuk menguatkan jantung dan membersihkan salur darah. Itu paling penting. Sebab tu, kalau tuan-tuan puan-puan cukup makan sayur, alright, cukup makan sayur dan cukup makan buah, tapi tuan-tuan kena fikir juga dari segi senaman buat ke tak. Tuan-tuan kena fikir juga adakah makanan tuan tu sangat-sangat betul-betul sihat. Tuan-tuan kena fikir benda macam ni. So sebab tu, kita ni nak tak nak kena ambil makanan tambahan, especially untuk umur 35 tahun ke atas, untuk menambahkan kesihatan kita. Alright. So, apa arti ni yang bagusnya? Dalam arti ni ada 5 jenis ramuan. Pertama, minyak sedaton ni paling penting lah. Sebab kita punya SN1 ni memang kita punya keunikan, kita punya suplemen mesti ada biji sebaton. Buah sebaton ni paling bagus. Dia superfood. Okay. Kalau tengok buah sebaton ni, dia kecil je. Lagi kecil, lagi berkualiti. Kemudian kita ada Ginosterma, kita ada Peril Oil, kita ada Saffron dan Apocynium. Kalau perasan, kelima-lima ni tak ada kat Malaysia. Ramuan ni memang totally daripada overseas dan specifically kita ambil daripada China lah. Alright, sebab kita punya produk memang manufacturing dari China. Alright. Dan kalau tengok paling saya rasa semua ni yang paling kenal rasa Saffron ni kot. Sebab Saffron ni kita buat nasi biryani. Betul kan? Alright. So 5 ni biasanya kalau tengok Sebaton lah, sebab kita kalau yang lama join produk SN1 dia akan tahu Sebaton ni is the main purpose product, ingredient dalam semua produk. So RT ni produk dia khusus dengan daripada 5 lamuan ni dicampurkan untuk salur darah dan juga jantung. Kenapa? Alright, so saya nak terangkan. Pertama sekali, buah Sebaton. Buah Sebaton ni kalau datang ke mana-mana series sebelum ni, ada menyatakan kita ada 428 nutrien aktif. Bayangkan dalam satu biji kecil tu ada 428, banyak tu sebenarnya. Mengikut kajian 428 tu sebab tu dipanggil superfood berry. Alright. Dan dan kalau tengok minyak biji sebaton ni, dia boleh menyebabkan ketiga-tiga antara penyakit serangkai saya cakap tu direndahkan. Tekanan darah rendah insya-Allah, lipid darah rendah insya-Allah, glukosa darah rendah insya-Allah. Sebab apa? Ketiga-tiga ni kalau tengok dia berasal daripada tadi stres. Bila ada nutrien ni menyebabkan kita punya ketiga-tiga penyakit ni berkurangan, especially tiga-tiga ni dalam salur darah. So dalam salur darah ni yang penting. Sebab tu minyak buah sebaton ni sangat bagus. Kemudian saya cakap tadi anti keradangan, inflammation, anti cancer, anti ulcer. Ulcer ni maksudnya dekat salur darah kita ada luka. So fungsi buah sebaton ni ada flavonoid yang boleh membaiki sel kita. Kalau perasan kat sini saya tulis pengaktifan sel baru. Dia menggalakkan. Alright. Trombosis. Trombosis tu adalah pengumpulan lemak pada salur darah. Okey. Sorry, bukan pengumpulan lemak. Maksudnya salur darah kita tersumbat. Maaf So, salur darah kita tersumbat. Macam mana tersumbat? Okey, bila ada luka dekat salur darah tu, biasanya saya cakap trombosis ni berlaku bila kita ada luka, lama darah kita keluar kan. So trombosis ni fungsinya adalah untuk stop daripada darah tu mengalir. So tu orang kata trombosis yang semula jadi. Tetapi trombosis yang bukan semula jadi berlaku dalam tubuh badan kita. Sebab tu orang kata pendarahan dalaman. Tiba-tiba ada luka dan kita tak tahu. So bila berlaku tu pengumpulan kita panggil pengumpulan saudara tersumbat dan akhirnya menyebabkan serangan jantung. So anti trombosis ni maksudnya biji sebaton ni berpotensi untuk mengurangkan risiko kena trombosis. Arteriosklerosis tu saya maksud tadi adalah salur darah kita dekat bahagian arteri, dekat bahagian koronari tu dapat dielakkan. Antioksidan, bila kita stres, kita punya sel ni terkena oksida. Oksida tu maksudnya kita punya sel ni orang kata apa? Keradangan tu pengoksidaan, kita panggil pengoksidaan. Sel bila kita banyak sangat oksigen dalam bila kita banyak sangat pengoksidaan, oxidize, oksigen kurang. Bila oksigen kurang, sebab tu kita kena ambil oksigen supaya supply kat sel tu, supaya sel tu subur. Tapi bila sel tu tak subur, tak ada oksigen pengoksidaan tu tak berlaku, menyebabkan sel kita tak subur. Sebab tu antioksidan tu maksudnya
kita memberikan oksigen supaya sel kita subur. Itu maksud antioksidan. Tak, sel tu tak dioksidize. So dengan adanya minyak sibaton ni, dia telah membantu kita salur darah tu jadi lebih sihat. Kemudian kalau tengok Geniostema ni sebenarnya teh, daun teh. Okay? Dia daun teh herba Chinese lah. So again, dia mengurangkan 3 juga penyakit tadi. Kemudian dia mengawal obesiti. Sebab apa? Dalam Geniostema ni ada satu nutrien, fungsi dia adalah menyerap lemak. Alright, bila dia serap lemak, lemak dalam tubuh badan kita tu berkurangan. So dia tak akan menyebabkan obesiti. Kemudian anti kanser sama, anti sklerosis sama, trombosis samalah. At the same time paling bagus, Geniostema ni membantu kita untuk kualiti tidur. So dia macam soothing tea kita panggil. Soothing tea, tea yang menyebabkan kita boleh rasa untuk tenang dan tidur dengan baik. Biasa orang ambil chamomile tea, biasa orang ambil mint tea. Sama juga dengan Geniostema. Geniostema ni salah satu tea yang bagus untuk kualiti tidur kita. Alright. Kemudian Apocynon. Apocynon pun one of the tea, herbs juga daripada Chinese. Dia salah satu daripada tea juga. So fungsi dia adalah untuk menurunkan tekanan darah juga lipid darah. Tapi dia tak membantu untuk glukosa. Tapi yang bagusnya Apocynon ni, dia sesuai untuk orang yang ada allergic. So dia biasanya akan orang biasa orang panggil lah natural antihistamine. Antihistamine ni fungsinya untuk mengurangkan alahan lah. Alright. Anti kanser, penuaan, oksidan dan akhirnya sama juga kualiti tidur dan sistem nasi. Alright. Kemudian yang ada lagi 2 yang saya cakap saffron. Saffron ni sebenarnya antara herba yang paling mahal di dunia. Sebab apa? Sebab bunga tu tumbuh pada waktu tertentu sahaja. Bunga yang warna merah yang kita nampak ni, dia bunga pada waktu tertentu dia sahaja. Dan bila dia nak guna tu guna sikit je. Bila guna sikit dia, bau dia harum, warna nasi tu berubah. Sebab dia punya kualiti dia sangat bagus. Dia antara herba paling mahal di dunia lah. Alright. Saffron kebanyakan ni banyak guna di negara Arab at the same time. Pada sama kalau kita lihat kat China ni kat bahagian atas. Kat Tibet, Mongolia, kat bahagian-bahagian atas. Saffron ni membantu untuk tekanan darah. Sama juga untuk hypertension dan juga lipid darah. At the same time, yang bagus pasal saffron ni, dia ada anti-ischemia dan hypoxia. Dua-dua ni kalau senang cerita saya akan berkaitan dengan jantung lah. Memang totally direct kepada jantung. Okay, kalau saya cerita panjang pasal ni nanti tak habis juga kan. Alright. So basically saya cakap ischemia dan hypoxia ni lebih kepada risiko penyakit jantung yang lain lah. Okay, yang last sekali adalah pengedaran darah. So again, bila kita tengok kat situ ischemia, hypoxia, atherosclerosis, tiga-tiga berkaitan dengan darah, berkaitan dengan jantung. So pengedaran darah bila dia lancar, jantung kita sihat. Okey, yang terakhir minyak biji perilla, kita panggil perilla seed oil. Again, kalau perasan dia bagus untuk lipid darah dan glukosa darah, anti alahan, anti kanser, penuaan dan juga membantu. Yang paling bagus kat minyak perilla ni dia sejenis oil. Dia ada good oil ataupun kita panggil sebagai minyak yang banyak lemak yang baik. Lemak baik kita biasa dengar omega 3, omega 6, omega 9. Okey, 3, 6, 9. Ingat tu, sifar 3 je. 3, 6, 9. Right. Omega 3, 6, 9 ni basically 9 paling banyak dekat dalam ikan. Tapi dalam tumbuh-tumbuhan ni omega 3 ada, omega 6 pun ada. Alright, dia metabolisme lemak ni maksudnya bila lemak kita baik yang tinggi, automatically minyak yang lemak kita yang jahat akan berkurangan. Kita buat parallel kat situ. Alright. Pada masa yang sama, metabolisme lemak yang baik menyebabkan lemak-lemak yang baik ini menguasai. So dia akan menyebabkan sistem tubuh badan kita itu lebih baik. Kita panggil HDL dan LDL lah. So bila HDL tu banyak, kita punya pernafasan lebih lancar, kita punya salur darah lebih lancar dan bagus untuk jantung. Dan akhir sekali penghantaran oksigen jugalah lebih baik. Alright. Bila tengok 555 ni, memang RT ni adalah satu produk yang bagus untuk membantu salur darah kita pada jantung tu, suplemen yang bagus untuk bantu salur darah kita jantung tu, disebabkan faktor yang paling mudah adalah 3 tadi. Dia mengurangkan 3 serangkai tu. Bila 3 serangkai tu kurang, ada pula anti keradangan, salur darah jadi cantik, insya-Allah kita boleh cakap bahawanya suplemen ini betul-betul membantu untuk salur darah yang lancar, mengurangkan kolesterol dan akhirnya menyebabkan jantung kita insya-Allah mencegah jantung kita jadi lebih sihat. Alright, macam mana nak ambil arti ni? Alright, biasanya kita sebagai ahli pemakaian juga konsultan dekat bahagian SN1 ni, kita akan sering ambil 2 biji sehari untuk orang yang insya-Allah nampak sihat lah, kesihatan asas dia insya-Allah okey lah. So kita ambil 2 biji sehari. Sama ada 2 biji ni nak makan 1 hari pagi, 1 makan malam ataupun
basically macam itulah kita akan minta lah. Kalau untuk yang ada pemulihan kesihatan, contohlah dia dah ada hypertension, dia dah ada kolesterol yang agak tinggi, yang ni yang bukan teruk lah. So kita akan minta suggest ambil 4 biji sehari, 2 kali pagi dan 2 kali malam. So kalau boleh minum sekali dengan minum air suam. Dan paling baik adalah untuk makan RT ni adalah kalau boleh jangan makan dengan makanan. Kalau boleh elakkanlah 1 jam sebelum ke 1 jam selepas makan ke, makan dalam keadaan jauh sikit, jarak sikit, especially dengan ubat-ubatan. Dengan ubat kan, kalau boleh ubat tu, kalau boleh jangan makan dengan any suplemen. Ubat contohlah doktor suruh makan ubat kecil manis, darah tinggi semua tu Maka ubat ni 1 jam daripada segala jenis suplemen sebab kita takut ada kita panggil sebagai reaction antara ubat dan makanan. Alright? Kita panggil food drug interaction, interaksi antara makanan dan ubat. So sebab tu biasanya kita akan minta suplemen ni makan 1 jam sebelum atau selepas sebelum atau selepas daripada makan ubat. Dan pastikan minum air suam lah. Dan untuk simpan produk ni senang je. Letak je kat mana tempat yang sejuk dan kering. InsyaAllah tahan lama lah. Okay? Dan paling bagus kalau boleh ambil dalam masa ke 6 bulan untuk kita tengok efek. Sebab tu saya selalu suggest untuk orang yang ada masalah kolesterol ataupun ada masalah hypertension dan gula, diabetes lah. Ambil produk ni, sebelum ambil produk ni kalau boleh test dulu darah. Kemudian ambil produk ni dalam masa 6 bulan, test darah lagi kemudian. So kita tengok perbezaan. Biasanya insya-Allah akan ada perbezaan yang ketara lah. Alright. Okay, kemudian ini adalah soalan-soalan yang lazim berkaitan dengan produk lah. Pertama sekali kita akan tengok boleh tak ambil RT semasa hamil dan menyusu. Okay, kalau boleh kita tak suggest untuk ibu mengandung dan ibu menyusu ni mengambil any suplemen yang tak diperlukan sebab kita takut suplemen ni boleh bila especially untuk yang first trimester. Untuk yang first trimester ni ibu tengah mengalami tentang penyesuaian. So bila kita makan banyak produk akan menyebabkan ibu ni akan lebih banyak gangguan. Sebab tu kalau perasan doktor akan bagi kepada ibu mengandung ni asid folik atau vitamin B biasanya dalam second trimester atau third trimester. Dia akan tengok biasanya doktor akan bagi suplemen ni dalam second ataupun third lah. So basically kena faham benda ni bahawasanya kalau boleh hamil kita ambil suplemen yang betul-betul memerlukan sahaja dan kami tak galakkan lah untuk ambil suplemen ketika hamil dan menyusu. Alright? Sebab basically kita punya tubuh badan masa tu sangat sensitif lah. Saya tak mengandung lah, tak pernah lah mengandung lagi. Alright? Okay, kemudian seterusnya peringkat umur berapa boleh mengambil RT? Okay, dan adakah vegetarian juga boleh ambil? Basically kita akan suggest suplemen ni untuk umur 18 tahun ke atas. So pada umur 18 tahun ke bawah, kanak-kanak ni pembesaran dia sangat aktif. So kita akan suggest ambil sahaja makanan daripada makanan kalau boleh. Alright, even vitamin C pun kita always suggest ambil daripada makanan. Alright, cuma sebab tu kalau perasan kita punya suplemen dalam SN1 ni untuk 18 tahun ke bawah kita semua ada suggest mana Juswan. Yang lain biasa kita jarang suggest. Biasanya suplemen ni diperlukan untuk 18 tahun atau dewasa ke atas lah. Okay. Dan RT ni atau produk lain dalam SN1 ni totally vegan, maksudnya vegetarian semua boleh ambil. Alright. Okay. Kemudian bolehkah kanak-kanak atau remaja mengalami masa jatuh kongenital mengambil RT? Kami tak suggest. Kalau boleh kami tak galakkan lah. Kanak-kanak ni kalau boleh dan remaja kita saja ambil mana. Alright. Kemudian boleh tak ambil RT semasa haid? Okay. Basically boleh. RT tak ada masalah sampingan berkaitan dengan haid. Okey. Okey. Seterusnya adalah apakah tindak balas selepas RT? Okey, ini kena faham. Setiap produk yang kita makan, tak kisahlah RT mana or anything, produk suplemen yang cik makan, kena ingat bahawasanya dia ada 3 tahap biasanya, 3 fasa. Pertama sekali dia akan ada fasa penyesuaian. Kedua, dia akan ada fasa penambahbaikan. Kemudian improvement lah. Ketiga adalah fasa kita panggil sebagai fasa untuk continuously membantu kita supaya sustainable. Alright? Kita panggil sebagai apa bahasa Melayu saya lupa dah. Tapi basically sustainable lah. Alright? So 3 ni fasa ni perlu berlaku. Biasanya ada setengah orang dia ambil RT, dia terus kepada fasa penambahbaikan sebab dia tak rasa penyesuaian sebab badan dia dah biasa. Mungkin dah biasa makan suplemen lain lah. So basically kalau ada setengah orang dia makan RT, dia akan rasa macam degupan jantung lebih laju sebab tindak balas yang berlaku adalah dia menyebabkan salur darah tu banyak toksik yang keluar. So toksik tu nak dikumuhkan. Bila toksik tu nak dikumuhkan, dia akan jadi macam laju je pump. At the same time, pada masa yang sama,
buah sibaton ni dia akan menyebabkan metabolism kita jadi tinggi. So basically kita akan bila makan arti ni dia akan jadi macam hyper sikit. Dia akan kita metabolism jadi tinggi. Alright. Kemudian aliran darah dia akan jadi cepat. Kemudian setengah orang yang ada masalah hypertension tadi saya cakap dia akan meningkatlah. Tapi jangan risau, insya-Allah dalam masa 2-3 hari dia akan jadi normal sebab kita punya penyesuaian tu biasanya dalam 2 ke 3 hari kemudian dia akan jadi normal pendapatan. Alright. Kemudian adakah saya perlu ambil untuk jangka masa panjang? Okey. Untuk ini suplemen sama juga macam RT, dia mengikut keperluan peribadi kita. Alright, macam saya cakap tadi, untuk yang orang ni sebelum ni sakit, ada hipertensi, ada kolesterol, ada masalah yang tinggi, kena ambil 4 biji. 2 biji pagi, 2 biji malam. Alright. Tapi untuk 6 bulan kemudian dia akan lihat tengok darah dia ada kekurangan ke tak. Kalau darah dia berkurangan, kita kasi untuk kurangkan. Ambil satu waktu malam, satu waktu siang, satu waktu malam. Kita kurangkan dos dia. Alright. Sebab apa? Kita tak nak benda tu jadi dependent. At the same time, kalau perasan, kita ambil 6 bulan, kemudian kita stop. Selama 3 bulan sebab apa? Kita nak check untuk effectiveness supaya dia lebih berkesan dan efektif. Sebab badan kita nak badan kita terlalu kita panggil sebagai adapted. So dia takkan efektif. Kadar penyerapan tu tak efektif. So biasanya kita akan suggest sibaton terapi ni 6 bulan, stop, 3 bulan, tambah balik 6 bulan. Ataupun boleh ambil 6 bulan kemudian kurangkan dos, satu malam, satu siang. Macam itulah. Alright. Kemudian, boleh tak saya ambil RT semasa mengambil ubat doktor menurunkan? Ini saya dah cakap tadi, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh ambil 1 jam sebelum dan selepas. Alright? Tapi again, segala suplemen kita ambil, mesti kita maklum kepada doktor jugalah supaya doktor pun tahu yang kita ambil suplemen apa. Maklumkan kepada doktor kalau boleh. Alright, itu sahaja. Kemudian seandainya ada soalan berkaitan dengan RT dan juga produk-produk lain, saya suggest untuk kita keluarkan soalan tersebut pada hari konsultasi. Alamak, tak nak keluar pula dia. Alright. Sekejap saya tunjuk. Keluar tak nak pula hari konsultasi. So hari konsultasi ni adalah pada sekejap. Ni. Konsultasi adalah pada hari Jumaat dan pada hujung bulan nanti, 29 hari bulan, hari Jumaat pukul 3 petang. So itu saja daripada saya. Terima kasih.